السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan ataupun kita rapatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, diberikan masa yang luang dan kesempatan untuk kita berkongsi ilmu seterusnya pada malam ini, iaitulah perjumpaan yang pertama pada tahun 2023. Semoga tahun 2023 adalah lebih baik untuk negara, untuk diri kita dan juga khususnya untuk umat Islam seluruh negara. Pada malam ini insya-Allah kita sambung muka surat 13. Kenyataan yang pertama iaitulah hukum akal ataupun hukmul akli. Sesungguhnya tiap-tiap seorang yang hendak mengenal Allah Ta'ala, dan sesungguhnya setiap seseorang yang hendak mengetahui sifat-sifatnya Allah Ta'ala, maka wajiblah ataupun mestilah terlebih dahulu ia ataupun seseorang itu mengetahui akan hukum akal dan bahagian ataupun jenis-jenis hukum akal. Kerana ia hukum akal itu menjadi neraca ataupun menjadi tali ukur bagi hendak menghukum sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita membincangkan tentang hukmul akli. Ada hukmul akli, ada hukmul adi, ada hukmus syar'i. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syara'. Okay. Hukum akal ni kita kena belajar sebelum kita berbincang ataupun berkongsi tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Tanpa kita mengetahui ataupun mengenal apa itu hukum akal, susah kita nanti untuk memberikan contoh ataupun perbandingan di dalam menyebut ataupun mengenal mana satu yang wajib, mana satu yang mustahil,
mana satu yang harus. Maksud yang wajib tu ialah bahawasanya akal kita bila dibagi tahu kita, akal kita kata yes, tak mungkin no. Kalau saya bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita bagi tahu hujan itu adalah cair, ataupun warna putih itu terang. Akal kita mengatakan bahawasanya mana ada putih terang. Itu something lah tu. Kan? Mesti akal kita kata memanglah dah dia putih. Kan? Okey, nanti kita berikan contohnya. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan. Setiap manusia ni, asalkan dia yang mukallaf ataupun taklif. Apa di antara taklif? Iaitulah pertama berakal, yang kedua dia telah sempurna umur ataupun dia panggil akil baligh. Itu dia panggil taklif. Kemudian dia bukan orang yang gila. Sebab itu kalau orang gila dia tak sembahyang, dia tak berdosa. Sebab dia tidak taklif. Yang taklif ni maksudnya dia dah dewasa ataupun dia akil baligh. Okey. Jadi setiap orang yang taklif dia wajib mengenal Allah. Kalau kita perhatikan sifat semula jadi manusia untuk mengenal Allah itu digambarkan oleh Allah kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitulah Ibrahim ketika dia ingin mengetahui mana dia kata yang Tuhan ataupun yang Allah. Bila dia lihat bulan bintang, dia kata inilah Tuhan. Tapi lama-lama bulan pun hilang. Lepas tu besok timbul matahari. Dia kata inilah Tuhan sebab ini lebih cerah daripada yang semalam. Kemudian matahari pun tenggelam juga. Dia kata mana satu Tuhan ni? Akhirnya dia tanya sendiri Allah Subhanahu wa taala. Rabbi kaifa arini tuhyil mauta. Tuhan, kata Nabi Ibrahim, saya ingin mengetahui bagaimanakah caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Kan? Maknanya itulah Tuhan. Kalau manusia biasa ni ataupun selain daripada Allah, dia tak mungkin dia boleh menghidupkan yang sudah mati. Akhirnya Allah tanya balik dia, awalam tu'min, hai Ibrahim, engkau tak beriman ke? Ibrahim jawab, qala bala, saya beriman ya Allah, bukan saya tak percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi tujuan saya, kalau engkau tunjukkan, niscaya dia kata keimanan aku akan bertambah. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, termasuklah manusia ni, bila dia belajar ilmu pengetahuan, bila dia melakukan ibadah kepada Allah, iman dia akan bertambah. Tapi orang yang tak melibatkan diri dengan majlis ilmu, orang yang tidak melakukan amal ibadah, kan? Maka dia ni, iman dia akan merosot dan merosot dan merosot sampai pada peringkat mungkin boleh jadi dia menjadi orang yang fasik. Jadi Nabi Ibrahim dia nak pengalaman tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim supaya mengambil 4 ekor burung. Fahus arba'atan minat tayr. Ambil 4 ekor burung. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, burung ini sembelih bagi putih dia punya kepala. Kepala ni, kata Allah Ta'ala, ij'ala ala kulli jabalin. Jadikan ataupun letakkan setiap bukit sana
satu kepala, bukit sini, satu kepala, bukit sini, satu kepala. Kemudian diperintahkan yang selain daripada kepala tadi, kaki, bulu, tulang-tulang, termasuklah tahi dia semua. Cara kita lah ni blend lah. Tapi dulu zaman Nabi Ibrahim blend tak ada. Dihancurkan ataupun dilumatkan, dicincang ataupun ditumbuk sampai tak nampak beza mana daging ayam, mana burung merpati, mana burung gagak, mana tu. Kan? Jadi akhirnya Ibrahim melakukan perkara tersebut, kemudian wad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian selepas itu panggil burung tersebut, kata Allah. Niscaya engkau akan melihat nanti burung tersebut akan datang kepadamu semula. Maka ketika itulah keyakinan Nabi Ibrahim bertambah kukuh dan kuat apabila dia melihat satu keajaiban, tulang belulang, bulu dan sebagainya yang telah dihancurkan tadi, kan, berterbangan macam kapas mencari kepala masing-masing. Maknanya kalau ekor di sana, kalau kaki di sini, dia akan berterbangan. Bila dah sempurna jadi burung yang ori ataupun jadi yang ayam jadi ayam semula, kemudian barulah burung tersebut hidup dan datang terbang ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kaedah ataupun cara Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meyakinkan diri dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malam ini bukan nak suruh supaya tuan-tuan pergi cari 4 ekor burung, tidak. Kan? Malam ini kita nak bincang tentang bahagian hukum akal dan apa maksud hukum akal itu. Pengertian hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu perkara yang lain ataupun menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Kan? Kalau ada orang kata cabai itu pedas, jangan makan. Dia kata itu sambal cili padi. Pedas dia kata. Kan? Dia pun tak percaya. Dia tak percaya cili padi itu pedas. Mana buktinya dia kata? Apa kajian yang awak buat menyatakan bahawa cili padi ni pedas? Ada, mai tengok komputer ni, tengok makmal. Awak makmal apa awak guna? Tak payah. Kan? Akal kita mengatakan dah semula jadi, akal kita menerima bahawasanya cili padi itu memang pedas. Itu dia panggil tanpa memerlukan kepada dalil ataupun bukti. Pada menetapkan sesuatu perkara, bersalahan hukum adi ataupun hukum adat. Hukum adat kena fikirlah. Kan? Yang ini boleh, ni tak boleh. Kena memerlukan kepada uji cuba ataupun kepada bukti atau kajian. Dan tidak tergantung kepada sesuatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Tak semestinya bahawasanya perkara tersebut dilakukan eksperimen ataupun uji kaji. Bersalahan hukum syar'i. Pengertian hukum akal, pengertian akal itu adalah satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia, sehingga dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Tuan-tuan kalau perasan, Allah menjadikan akal dan nafsu. Akal dan nafsu itu Allah bahagikan kepada beberapa makhluknya. Okey. Kalau kita tengok malaikat, dia hanya ada akal, nafsu tak ada.
Malaikat ni kalau ada nafsu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Orang duk kecoh menceritakan tentang Siti Sarah yang sedang bergelut dengan apa? Samsul. Yang paling saya geram tu entah siapa atau jantan tu. Dia kata, ku tunggu jandamu. Macam tak ada perempuan lain nak pergi tackle pula bini orang, kan? Kalaulah malaikat itu ada nafsu, nescaya mungkin dia kata, lebih baik aku ambil kalau jadi bercerai Samsul. Tapi kita tahu bahawasanya malaikat itu tidak ada nafsu, dia ada akal. Berbeza pula dengan binatang, kan? Binatang ni dia ada nafsu, tapi akal tak ada. Kan? Sebab itu tiba-tiba ada apa nama ni? Datang kambing pakai telekung sembahyang ke belakang, nak kiamat dah tu. Pasal apa? Dia mana akal? Itu kalau tuan-tuan perasan, pernah satu hari katanya, ini kata orang tua-tua, memerli ayam dengan kambing. Dua-dua binatang tu. Tapi katanya perli-perli lah ni. Yang kambing tu punya perli ayam ni. Dia kata apa? Alah, dia kata belagak. Kan? Dia kata mahkota dekat kepala punya lelawa, dia kata. Tapi kasut pun tak pakai. Hang pun apa jadah dia kata. Janggut tu lah dia alim benar, dia kata. Tapi tak pakai seluar. Tu binatang dengan binatang. Tak payah nak pertikai. Sebab dia binatang, tak ada akal. Yang kita nak pertikai ialah kalau manusia dia ada akal, tapi perangai serupa binatang. Hak tu pelik. Sebab itu kadang-kadang binatang tu pun jadi pening. Dia kata, kalau dah manusia nak jadi binatang, kami nak jadi apa? Terkejut binatang. Kami tak apalah perangai kami macam ni sebab kami tak ada akal. Ini masalahnya binatang ni. Ada akal tapi nak jadi binatang ataupun perbuatan serupa binatang. Maknanya dia tidak bersyukur kepada Allah bahawasanya maka dengan dialah yakni akal itu menerima ilmu nazariyah ataupun ilmu pengetahuan yang berkehendakkan fikir. Dia panggil apa? Melayu kata apa? Fikir dahulu pun pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kita nak buat sesuatu tu fikir dulu. Jangan serupa binatang. Binatang dia peduli apa? Dia buat je. Dan boleh mentadbirkan segala-gala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok contoh burung tempua, kenal burung tempua? Saya cukup geram kalau ada jenis manusia. Kalau ada kat sini minta maaf lah. Tuan-tuan buanglah sifat-sifat tu. Ada jenis manusia suka cari sarang burung tempua. Apa kata tuan-tuan? Kalau tuan-tuan balik sekali lagi ke rumah, tengok-tengok ada orang duduk kat rumah tuan-tuan. Dia halau tuan-tuan daripada rumah tu. Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan ingat tak penat ke? Burung tempua ni siapa yang buat sarang? Tak perasan lah? Tuan-tuan tak kaji burung tempua ni kan? Orang panggil kalau di zaman apa? Zaman Nabi Sulaiman dia panggil apa? Burung hud-hud. Tuan-tuan kalau perasan, satu simbolik yang kita perlu belajar pada burung tempua ni, iaitulah dia cukup teliti untuk buat sarang. Kalaulah manusia serupa burung tempua, bahagia perempuan seluruh dunia. Burung tempua ni, kan, sebelum dia kahwin, dia buat rumah dulu. Dah siap, dah rumah tu dah siap, tuan-tuan kalau perasan,
Tengok burung tempua, sarang burung tempua tu, dia bila sampai tang yang masih berlubang, masih 2 lubang dia. Masa tu dia bertunang lah tu. Bila dah kahwin, lepas tu nanti dia dah betina tu dah bertelur, baru disiapkan. Oh, tu yang lonjong ke bawah tu. Okey. Punyalah penat dia buat burung tersebut. Sampailah hari kiamat. Yang namanya burung tempua, di mana pun dia singgah, di mana pun dia buat sarang, bentuk dia sama je. Tapi cuba kalau tuan-tuan kalau tengok kontraktor, desain rumah dahulu dengan rumah sekarang ke mana? Mana sama? Sebab apa? Akal dia tu. Akal tu sentiasa dia berfikir dan memperbaharui atau membuat suatu pembaharuan. Nah, itu kalau tuan-tuan tengok, kalau kita kat Malaysia pun sama ada Proton ataupun Pro 2, cuba tengok daripada kereta yang pertama sampailah kereta yang terkini. Tengok makin lawa. Kalau tuan-tuan dulu tengok Proton Magma yang paling keluar pertama kan. Dengan ringannya, dengan tak minat langsung. Tapi masa tu, bapak mertua saya masa tu duduk simpang, dia beli Proton tu, jiran sebelah nampak kat tengah-tengah. Lah ni kan, orang tak heran agak-agak kalau ada Proton Magma lah ni berapa ribu. Tidak tak laku. Mahal harga motosikal lagi. Tapi cuba kalau tuan-tuan beli yang tu X50. Berapa ribu lah ni? 80 lebih. 100 lebih. Tengok. 100 lebih kan? 20 tahun akan datang, orang tak nak pakai X50. Lagi canggih dah. Silap-silap 50 tahun akan datang, orang boleh buat kereta terbang. Nak buat apa kereta yang sekarang ni? Kan? Kalau kereta terbang senang sikit. Cepat nak sampai Kuala Lumpur. Pasal apa? Pasal akal manusia inilah yang membezakan antara dengan makhluk yang lain. Termasuklah perkara yang halus-halus, ukiran. Dan yang sulit-sulit, daripada tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera. Baik itu kita kena belajar ilmu tauhid. Kita kena belajar ilmu akidah. Sebab manusia ni secerdik-cerdik manusia. Sebab itu kalau tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, apa nama ni, kereta api ada driver tak? Ada steering tak? Bukan? Tak apalah, saja sembang-sembang lah. Dia tahu lah. Kereta api ada pemandu kan? Ada. Nak buat apa pemandu tu, saya nak tanya. Pemandu tu nak buat apa? Memang tu jalan dia pun, nak pergi mana lagi? Betul tak? Rel tu dua hatu ni sepanjang ni sampai ke Munting. Dekat ke Munting saya lagi baru lah ada kod. Sini ada satu, sini ada satu tak? Tapi contoh kalau daripada sana sampai sini, daripada Kuala, hak tu je kan? Tu patutnya lepas je lah. Maksudnya ialah walaupun dah ada rel tu kan, tapi tetap juga kereta api tersebut kena ada pemandunya. Begitulah akal kita. Secerdik-cerdik manusia ini, dia mesti ada yang membimbing, mesti ada yang pandunya. Kalau tidak, dia tidak akan sampai kepada martabat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera, akal waras dan akal sehat, melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Betul tuan-tuan musliman rahimakumullah. Kadang-kadang kita fikir, apalah pikiran orang yang bercakap bila dia kata kepimpinan ataupun pemimpin yang ada kuasa, dia tak sambung lesen judi dan juga arak. Ada orang kata bodohnya dia ni. Pasal apa? Dia kata kalau dah judi tak ada, kalau dah lesen arak tak ada, dia kata nak cari duit mana? Macam tak ada cara nak cari duit selain daripada cukai arak ataupun judi. Banyak cukai yang lain, perniagaan yang lain selain daripada arak. Okey. Yang kedua dia kata apa? Dia kata kalau kita tak keluarkan lesen judi ni, akan banyaklah judi haram. Maksudnya judi secara yang tak terkawal lah, dia kata. Sebab itu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada tak orang Islam berzina? Dia sembahyang tak? Ada tak orang Islam rasuah? Orang tu sembahyang tak? Kalau macam tu, apa pandangan tuan-tuan? Tak payah sembahyang lah. Sebab kalau sembahyang pun tak guna. Buat apa? Sembahyang tapi rasuah. Boleh macam tu? Kalau macam tu semua besok orang pakat tak sembahyang. Apa? Dia kata saya tak boleh buat sembahyang lagi. Dia kata sebab saya ni tak boleh kawal lagi nafsu saya ni. Saya tak boleh sembahyang lagi. Dia kata sebab saya salah guna kuasa ni, saya tak boleh tinggal lagi. Mana boleh lagu tu? Kan? Jadi maksudnya ialah bahawasanya kita sebagai seorang Islam, apa yang kita boleh kawal, kawal lah. Baik itu saya setuju. Ketika dalam perbahasan Menteri Besar Perak, dia pun nak berhasrat untuk menghapuskan lesen judi daripada negeri Perak. Ada orang bangun. Dia kata ini melanggar hak asasi ataupun hak individu. Kata Menteri Besar, dia kata, kalau kita bercakap tentang hak, adakah kita nak jaga hak orang yang berjudi? Hak anak orang yang berjudi tu? Bini orang yang berjudi tu? Tuan-tuan perasan tak di antara ni? Allah nak tunjuk kepada kita yang minum arak, yang mabuk tu orang yang bukan Islam. Yang dilanggarnya siapa? Tengok tu. Kebetulan ke ataupun disengaja? Kita nak belajar di sini maksudnya bahawasanya perbuatan itu bukan setakat membahayakan diri dia dan keluarga dia, tapi membahayakan masyarakat. Sama juga bila Allah letakkan orang yang mencuri, Allah suruh potong tangannya. Tapi ada orang yang mengatakan, dia kata kalau kita potong tangan orang tu, macam mana dia nak cari rezeki? Kan? Persoalannya ialah, adakah kita nak jaga hak orang yang mencuri, kita tak jaga ke hak orang yang curi tersebut? Ni tuan-tuan, walaupun dari segi SOP-nya, walaupun ikut SOP-nya, saya sendiri pun tak sokong. Tu yang guru besar ke pengetua yang keluarkan duit. Tu tak tahulah budak-budak macam mana. Besok budak-budak dapat duit 150 seorang. Tapi duit 100,000 lesap dah. Siapa yang buat kerja tu? Perompak tu lah. Konon-kononnya dia kata kalau kita potong tangan dia, besok dia nak kerja apa? Dengan tangan dia tu dia merompak. Habis itu dia hukum akal. Kita kena belajar apa tujuan Allah berikan kita akal manusia ni. Tujuan dia supaya membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tak boleh.
Tapi walau macam mana pun hebatnya akal manusia, mestilah dia dipandu oleh hukum syarak. Kalau tidak, tak boleh. Sebab itu kita banyak tengok pelik-pelik orang Melayu ni. Kalau tuan-tuan perasan tengok ada beberapa orang yang menjual. Sebab itu tuan-tuan muslimat dan dirahmati Allah Taala, kalau tuan-tuan nak cepat kaya, tuan-tuan berniagalah satu ubat kecantikan, satu produk kecantikan, muslimat cepat kaya. Sebab perempuan nak cantik je. Dia dah cantik dah. Ada sebahagian perempuan tu dah cantik dah. Tapi tak percaya juga. Dia beli juga produk. Dia kata nak bagi cantik. Kan? Itu kalau tuan-tuan nak kaya, juallah produk kecantikan. Satu lagi apa dia? Jual produk kuat. Laki ni kira nak kuat je kerja dia. Kadang-kadang dah tua-tua 80, nak ubat kuat lagi, nak kuat apa benda? Kubur kata mari, rumah kata pergi. Tapi itu satu contoh manusia ni. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akal itu kena dipandu dengan hukum syarak. Kita tengoklah diri kita, sedarlah diri kita. Kan? Tapi dia tak ada akal, dia ikut cara dia je. Demikian jugalah undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Sebab itu dalam dalam hutan mana ada undang-undang? Ada tuan-tuan tengok undang-undang jalan raya dalam hutan ada? Mana ada? Kan? Babi tu ikut dan dia aja. Dia nak lompat ke, dia nak pergi ikut ni ke, nak ikut dia langkah pokok, ikut suka dia. Mana ada undang-undang dalam? Kemudian dalam hutan mana ada undang-undang? Hoi, kenapa di sini? Kenapa engkau makan itu? Itu bukan makanan kau, itu makanan aku. Ada? Mana ada? Kan? Tapi yang namanya hutan, siapa jadi Perdana Menteri dia? Siapa menteri-menteri dia? Siapa yang kuat-kuat lah? Gajah, harimau, kan? Yang lain tu, babi, jadi mangsa je dia. Kan? Kira diibaratkan rakyatnya. Walhasil antara keduanya, maksudnya antara akal dengan undang-undang masing-masing memerlukan. Akal tanpa ada undang-undang binasa. Undang-undang kalau tak ada akal tak boleh berjaya. Sebab itu saya ulang lagi tuan-tuan, rasa pernah saya cerita lagi kepada tuan-tuan. Al-Kisah dia panggil bertengkar orang bodoh dengan orang gila. Pernah cerita tak? Belum lagi? Tempat lain? Kalau saya cerita, tuan-tuan kata dah pada cerita dari Ustaz. Okey, Al-Kisahnya begini. Seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala lalu di satu tepi jalan, kebetulan seberang longkang itu adalah hospital ataupun ward orang gila. Okey. Jadi dijadikan cerita, kereta dia ni pancit. Bila pancit kereta ni nak tukar tayar lah. Tidak? Jadi dia buka tayar dia letaklah tali skru tu dekat tepi longkang tu. Dia pun buka bonet. Masa dia angkat tayar tu sambil pegang tayar tu nak pergi masukkan situ, tak nampak tersepak empat skru tu. Masuk dalam longkang tu. Kan longkang lah ni kan bubuh besi petri. Kalau tak petri, saya masa dulu kat simpang dulu, pagi-pagi tengok tu penutup tangki najis tu. Habis ruyup-ruyup. Dia punya besi tu. Hilang orang curi. Jadi bila begitu, dia pun dah masukkan tayar tu, dia masukkan tayar yang kempis tu dalam bonet, kemudian dia ambillah ranting kayu. Congkek, baru nak ambil kelepuk jatuh balik. Orang gila ada sebelah tu. Sebelah pagar tu. Dia pun perhati hamba Allah Ta'ala tu.
Akhirnya tengok kawan tu berpeluh dah pukul 11 tu kan. Berpeluh dah. Dia tegur tau. Dia kata, "Oi, awak bodoh sangat." Orang gila punya cakap tau. Dia kata, "Oi, awak bodoh sangat." Kawan tu kata, "Hang diamlah." Dia kata, "Hang gila." Kawan ni kata, "Memanglah aku gila. Sebab itu aku duduk sini. Kalau aku bodoh, aku duduk situ." Tahu tak kata apa? Dia pun ambil kawan tu. Dia kata, "Oi." Dia kata, "Awak bodoh sangat." Dia kata, "Kan ada lagi 3 lagi tayar. Ambillah skru tu satu-satu, pasang kat sini 3, 3, 3, 3. Nanti dia kata jumpa kedai tayar, awak pilih skru 4, pasang komplit kan?" Tuan-tuan tengok, mana elok, gila ke bodoh? Nampak tak? Jadi, sebab itu kadang-kadang orang tu dia walaupun ada akal, tapi kadang-kadang akal tersebut kalau tidak dipandu dengan persekitaran, dengan hukum hakam dan sebagainya, membuktikan bahwasanya tidak ada akal manusia yang sempurna. Bahagian hukum akal adalah hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagian. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja atas sekira-kira hal pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Tiada sunyi daripada 3 perkara, iaitu menghukumkan mesti ada, atau menghukumkan mesti tiada, atau menghukumkan menerima ada ataupun tiada. Akal kita ni ada kalanya, dia kata tak logik kan? Maknanya tak mungkin. Ada kadang-kadang akal kita ni bagus, dia kata. Ada kadang-kadang akal kita ni terpulang kat hang lah. Maksudnya hang nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Akal kita boleh terima. Jadi dengan kesimpulannya bahawa hukum ataupun akal manusia ini ada 3 kategori. Ada kalanya akal dia menerima, ada kalanya akal dia menolak, ada kalanya akal dia satu kali dia terima, satu kali dia tolak. Okey. Yang pertama disebut sebagai wajib akli ataupun wajib pada akal, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Akal dia mengatakan tak mungkin, tak boleh terima. Hakikatnya mesti menerima ada. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat kidam, maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan yang bersifat kidam. Tuan-tuan boleh terima tak ada orang kata ni banjir kilat, banjir besar ni, dia kata ini mesti Allah Ta'ala tersilap perkiraan ni. Tuan-tuan boleh terima? Gila apa? Dia boleh kata Allah silap. Kan? Dulu apa cerita dulu apa? Dia kata Nabi pun tak tunai janji. Kan ada isu dulu kan? Mana boleh tuan-tuan yang dalam mata Allah Ta'ala? Tak boleh. Sebab Nabi bersifat siddiq, amanah, tabligh, patanah. Kan? Kalau Nabi tidak bersifat tabligh, patanah dan juga siddiq, dia tidak layak menjadi Nabi. Sebab itu kita belajar dulu tentang sifat yang wajib bagi Allah. Nanti kita belajar pula tentang sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul. Jadi khususnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya akal kita mengatakan wajib Allah Ta'ala bersedia ataupun bersifat kidam. Demikian juga tuan-tuan pernah dengar ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, nanti kalau dunia ni dah kiamat, manusia pun dah masuk syurga, yang masuk neraka, dia kata masa tu Allah nak buat apa lagi?"
Oh, dia boleh sampai ke situ dia punya soalan dia. Kan? Lebih baiklah kita fikir aku ni layak masuk syurga ke malah layak masuk neraka. Lagi bagus. Kan? Bila kita fikir rasa-rasa macam aku tak layak lagi ni, banyakkan ibadah, banyakkan bertaubat. Kalau kita rasa alhamdulillah lah saya dah taubat dah banyak buat ibadah, kekalkanlah perbuatan tersebut sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita fikirkan sesuatu yang bukan-bukan. Okey. Sama juga bila kita katakan, tuan-tuan ada tak? Percaya tak kalau orang kata, Ustaz, kan? Dia tu Ustaz, anak dia lebih tua daripada dia, tahu Ustaz? Anak dia tu dah sekarang 82, yang bapa dia tu baru dia kata 28. Tuan-tuan boleh terima? Anak tiri. Ni lawyer bohong. Kita maksudkan anak beranak. Mana mungkin bahawasanya lebih tua anak daripada bapa. Satu lagi. Kalau dia kata, "Ui, cantiknya rumah hang ni." Awak punya rumah lebih besar bilik daripada rumah. Betul? Awak punya rumah bilik lebih besar daripada rumah awak. Benar? Mana yang lebih besar sebenarnya? Jadi maksudnya akal kita tidak menerima bila ada orang mengatakan, "Ustaz, rumah dekat dekat kampung kami Ustaz," dia kata, "kebanyakannya rumah-rumah di tempat kami adalah bilik lebih besar daripada rumah." Akal kita mengatakan tak boleh terima. Yang kedua, disebut sebagai mustahil akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan adanya. Hakikatnya mesti tiada. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan baharu, maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baharu. Okey. Tuhan adalah qadim. Sebab itu jangan cari. Kan? Jangan cari bila Allah Ta'ala ada dan bilakah dia akan mati. Sebab dia wajib bersifat kidam dan wajib bersifat baqa. Kan? Kekal selama-lamanya. Dan adanya tiada awal dan adanya tiada akhir. Awal pun tak ada, akhir pun tak ada. Manusia ada awal, ada akhir. Sebab itu ada orang memperingati hari lahir. Hari jadi ada orang peringat tak? Ada tuan-tuan pernah tak? Hari jadi yang ke-84 ada? Dia boleh tahu dia pula hari jadi dia berapa hari bulan. Itu mustahil loh. Sebenarnya bukan hari jadi tau. Hari lahir. Cuma dia tahu? Tu ada dalam surat bandar ada. Kan? Contohnya 28 hari bulan 28 hari bulan 2 tahun sekian jam sekian. Itu hari lahir. Bukan hari jadi. Hari jadi hanya Allah sahaja yang tahu bila kita jadi. Kalau tuan-tuan pergi doktor pakar sakit puan pun dia hanya anggaran sahaja. Hakikat yang sebenarnya kawan tu bila jadi dia pun tak tahu. Yang ketiga disebut harus akli, iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan jalan berganti-ganti. Maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada, seperti keadaan seorang itu ada kalanya boleh ia bergerak ataupun boleh dia diam. Kan? Dia kata dia kata diam senyap je. Hari tu punyalah bising, dia kata. Biasa. Kan? Itu dia kata harus. Tapi kalau yang mustahil, tak tahulah ustaz dia ni. Dia tak pernah diam ustaz. Siang, malam, pagi, petang tak pernah diam. Itu mustahil. Kan? Tapi kalau tuan-tuan kata, berubahlah dia sekarang ni. Dulu tak boleh diam langsung. Tapi sekarang dia diam je.
Boleh dah orang macam tu? Boleh. Bahagian wajib akli. Adalah wajib akli terbahagi kepada dua. Yang pertama wajib akli daruri, yakni senang dan mudah. Kalau kita mengatakan yes, tak perlu nak selidik, tak perlu bukti, tak perlu nak tunggu. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan tiada berkehendak kepada bahasan dan mendirikan kenyataan-kenyataan seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada dua. Tak payahlah nak jumpa kalkulator. Semua orang akan tahu bahawasanya satu adalah separuh daripada dua. Tapi kalau dia kata jarang-jarang, kadang-kadang, hak tu kena fikir. Ni cerita tengok. Dia jadi menerawang hati dia. Ini cerita P. Ramlee ni, dia kata. Tapi kalau setakat satu adalah separuh daripada dua. Akal kita kata, iyalah. Sebab itu kalau ada orang kata, apa nama ni, dia berdua beradik, bagi RM10. Nah, pergi bagi 2. Mana boleh, dia kata. Tu nak bagi berapa lagi? Kan awak berdua, bagi 2 lah. Dapat RM5 seorang. Sebab apa? Sebab RM5 adalah separuh daripada RM10. Itu akal kita mengatakan, yes, tak perlulah nak ambil kalkulator. Yang kedua, wajib akli nazari, iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan berkehendak kepada fikiran. Nak kena fikir, nak kena tengok bukti dia, betul ke? Dan bahasan, serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumnya, iaitu seperti menghukum wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini. Kan? Betul tak wajib ada Allah? Wajib ada Allah. Kalau tidak, dia kata kalau tidak, alam ni tak ada. Macam mana ni ya? Kena fikir. Ni, air ni. Kan? Ya, air mineral. Duduk dalam botol. Kan? Bahawasanya, dia kata, air ini adalah diproses dalam sebuah kilang. Mana ada kilang dia, Ustaz? Kalau kilang tu tak ada, air ni, botol ni pun tak ada. Adanya air dalam botol ni adalah dengan wujudnya kilang tersebut. Begitulah dunia ni. Pertukaran malam dan siang, perjalanan matahari dan bulan, ini membuktikan bahawasanya adanya Allah Ta'ala. Dia panggil kesan sebagai bukti. Okey. Satu hari, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang pelajar non-Muslim memperlekeh dan mempertikaikan seorang pelajar Islam. Dia pergi satu bilik. Jadi pelajar Islam ni tiap-tiap waktu dia sembahyang. Yang pelajar non-Muslim ni dia tanya. Dia kata, hang buat apa? Dia kata sembahyang. Buat apa sembahyang? Dia kata sembah Allah. Sembah Tuhan. Dia kata, you bodoh lah. You percaya benda yang tak nampak. Tuan-tuan nak jawab apa? Sebab kadang-kadang manusia ni, kan, kalau kita sebut ayat Al-Quran, dia tak percaya. Jadi kadang-kadang manusia ni, kita kena berhujah dengan dia menggunakan akal. Akhirnya, bila kawan ni tak apa, hari ini hari hang. Dia tunggu satu masa. Akhirnya Allah tunjuklah ke dia satu masa tu bahawa dia orang nak pergi panjat bukit. Kan? Kebetulan malam tu hujan. Tiba-tiba bila nak panjat bukit tersebut, kawan dia kata, "Oi, jom kita balik ah." Kawan Islam tu kata, "Nak apa balik pula?" "Ui, aku tak maulah masuk hutan ni. Ada harimau." Lah, you bodoh lah. Macam mana you ada percaya harimau dalam hutan? You ada nampak? You tengok dia punya ni. Tu dia punya apa?
bekas dia punya tapak kaki? Nampak? Dia kata hari itu saya jawab sama you bahawasanya buktinya Tuhan itu ada dengan adanya alam ini, dengan perubahan malam dan siang, you tak percaya. Tapi sekarang hanya you tengok bekas kaki harimau, you percaya bahawasanya dalam hutan ini ada harimau. Betul juga nah, dia kata. Nampak? Jadi kadang-kadang ada benda-benda yang kita katakan wajib ada itu, ataupun wajibnya sesuatu ada dengan adanya sesuatu itu, bahwasanya kena perlu kepada pemikiran, perlu kepada dalil dan bukti. Contoh tadi, dia kata di sini bahwasanya menghukumkan wujudnya Tuhan itu dengan menjadikan alam ini. Maka tidak dengan senang menghukumkan wajib wujud Tuhan itu, melainkan dengan diadakan bahasan dengan mendirikan dalil. Mestilah kita tunjukkan kepada seseorang itu bukti-bukti bahawasanya baru boleh dia percaya tentang wajibnya sesuatu itu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahagikan, kita bincang sedikit lagi mustahil akli dan juga harus akli, dan kita akan masuk kepada perbahasan yang pertama tentang menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam ini, dan juga kita mulakan dengan perbahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Dengan tanda-tanda itu adalah menguatkan hati kita terhadap betullah dia adalah Tuhan yang disembah, Tuhan yang wajib dipatuhi segala perintahnya, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita berkenaan dengan maksud daripada hukum akal, dan kita bincangkan yang pertama bahagian hukum akal yang wajib terbahagi kepada dua, iaitulah wajib daruri dan juga wajib nazari. Wajib daruri itu maksudnya dengan mudah tanpa memerlukan kepada dalil dan bukti, seperti mana satu adalah separuh daripada dua. Nah, yang kedua, wajib itu adalah memerlukan kepada bukti ataupun nazari. Nazar, perbandingan ataupun kajian. Seperti mana wajibnya ada Allah Ta'ala dengan menunjukkan wujudnya ataupun adanya alam ataupun dunia ini. Begitu juga nanti berkenaan dengan harus akli dan juga mustahil akli itu juga terbahagi kepada dua, iaitulah daruri dan juga nazari. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah rahmat-Mu ya Allah atas pertemuan dan perhimpunan kami ini, dan peliharalah kami ya Allah selepas daripada perpisahan ini. Jauhkanlah kami ya Allah daripada azab sengsara dunia dan akhirat.
Dorongkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk melakukan ibadah kepadamu, agar kami menjadi hamba-Mu yang patuh dan hamba-Mu yang soleh terhadap segala perintah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.